Assalamualaikum, apa khabar semua? Okey, kita jumpa lagi di Like Bola Hasnizam Uzair. Okey, sebelum aku bercerita tentang apa yang aku ingin kongsikan sesuatu berita ini, apa kata kau orang semua, subscribe dulu Like Bola Hasnizam Uzair di YouTube channel. Okey, berbalik pada apa yang ingin kita bincangkan tadi tentang satu berita yang mana aku telah baca di satu portal yang menyatakan bahawa bekas pemain bola sepak kebangsaan ini terpaksa menjual ataupun lelong barangan peribadinya untuk meneruskan kelangsungan hidup harian. Yang mana kita tahu cabaran setiap hari yang kita lalui memang begitu tough sekali, apatah lagi dalam keadaan sekarang yang memang orang cakap mencabar dengan berlakunya COVID-19. Ini mengundang lagi lah kebimbangan dan kerisauan semua pihak, apatah lagi yang berada di dalam industri sukan, terutamanya dalam industri bola sepak negara kita. Okey, aku terbaca tentang Khalid Jamlos di mana beliau terpaksa menjual barangan peribadi. Ini satu berita yang sedih, yang aku rasa simpati dan rasa terpanggil untuk memberikan pandangan dan juga pendapat, bukan untuk menyalahkan mana pihak tetapi ingin melihat ke hadapan. Kita perlu lebih positif bagaimana kita untuk maju dan membantu pemain-pemain yang sedia ada dan juga bekas-bekas pemain. Okay, apa yang kita tahu semenjak 1993 kita telah ada dalam era profesional, terutamanya kepada pemain-pemain, begitu juga dengan pengurusan. Namun perkara-perkara begini masih lagi terjadi di dalam industri bola sepak negara kita. Baiklah, kita tak perlu salahkan sesiapa. Yang penting sekarang ni kita perlu melihat ke hadapan. Mulai hari ini kita perlu memulakan langkah yang positif. Apa yang ingin aku kongsikan kepada korang semua, aku inginkan FAM ataupun kelab-kelab perlu memikirkan, serta dengan bekas-bekas pemain ini memikirkan bagaimana boleh membantu kelangsungan hidup seseorang pemain bola sepak profesional tu. Apa yang ingin aku kongsikan di sini, aku tahu semua orang-orang yang berada di dalam kelab ataupun persatuan mempunyai platform terbaik untuk berinteraksi dan berhubung dengan agensi-agensi kerajaan. Kerana kita tahu kebanyakan pemain-pemain bola sepak profesional dalam negara kita ini tidak mempunyai education yang tinggi, hanya setakat SPM. Jadi mereka tidak mempunyai pelajaran yang mana boleh membantu beliau untuk meneruskan kelangsungan hidup selepas mereka bersara. Jadi apa yang aku melihat di sini, mereka ini memerlukan ilmu untuk meneruskan kehidupan setelah mereka bersara nanti. Jadi dengan wujudnya satu jabatan, kemungkinan boleh diwujudkan oleh FAM ataupun kelab-kelab untuk bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan seperti Jabatan Belia dan Sukan, MARA, dan juga pertanian ataupun peladangan, ataupun agensi-agensi yang menyediakan peluang untuk pemain-pemain ini meneruskan kelangsungan, mempelajari sesuatu untuk membina masa depan mereka. Jadi kat sinilah aku mengharapkan orang-orang tertentu yang bijak pandai di dalam organisasi bola sepak dapat menggunakan kebijaksanaan dia, kemahiran mereka untuk menyediakan satu platform kepada pemain-pemain atau bekas-bekas pemain menjalani satu short course untuk menerima ilmu supaya menyiapkan diri mereka pada masa akan datang. Ini yang aku melihatkan, yang aku ingin sampaikan lah. Dah lah, jangan kita sebagai bekas pemain ada kelompok-kelompok tertentu. Begitu juga di dalam persatuan ataupun sebuah organisasi itu, janganlah ada
tim A, tim B perlu bekerjasama untuk memajukan bagaimana kita perlu keluar dari kepompong, kerana kita perlu melihat masa depan dan nasib pemain-pemain bola sepak ini. Memang betul mereka mewah, mereka mempunyai kewangan yang kukuh, tetapi kita perlu juga memikirkan risiko yang mereka akan hadapi sekiranya kontrak mereka ditamatkan serta-merta. Kontrak mereka tidak dilangsungkan sebagaimana yang berlaku sekarang ini. Ada pasukan-pasukan yang terpaksa menamatkan kontrak pemain-pemain remaja kerana menghadapi situasi yang tidak menentu disebabkan COVID-19. Jadi ini kita perlu melihat, perlu membuat satu kajian, duduk semeja untuk bincangkan bagaimana kita ingin keluar dari permasalahan ini. Walaupun kita tahu mereka profesional, tetapi mereka tidak mempunyai ilmu yang tinggi dalam menguruskan kewangan terutamanya dan juga merancang masa depan mereka kerana mereka tidak mempunyai pengalaman bekerja. Kalau dulu kita tengok ramai pemain bola sepak ini diberi peluang oleh agensi-agensi kerajaan ataupun pihak swasta yang mana mempunyai pasukan bola sepak. Jadi mereka ambil mereka ini dan bekerja. Tetapi sekarang tidak berlaku lagi, di mana banyak agensi-agensi kerajaan dan juga swasta yang tidak mempunyai pasukan-pasukan bola sepak dan menyediakan peluang. Kalau ada pun mungkin sedikit. Jadi inilah satu inisiatif yang terbaik pada aku, perlu dilihat oleh pengurusan tertinggi FAM terutamanya untuk menyediakan satu jabatan, berkomunikasi dengan jabatan-jabatan agensi-agensi tertentu untuk menyediakan platform terutamanya ketika pre-season lah. Ini penting, walaupun kita tahu kadang-kadang ada dalam masa 2 bulan mereka perlu menjalani short course. Kalau 2 minggu lah. Jadi itu perlu ada perbincangan yang perlu dilakukan. Selain itu, aku juga melihat kepada persatuan terutamanya dan juga bekal-bekal pemain. Kita perlu positif lah, jangan negatif, jangan bergaduh antara satu sama lain. Ada lagi puak A, puak B. Begitu juga dengan peminat-minat, perlu memberi sokongan kepada mereka untuk terus bangkit. Kalau kita lihat memang perjuangan dalam bola sepak ni, kelangsungan selepas menjadi pemain bola sepak itu begitu tough sekali. Kan, aku dah lalui sebagaimana yang aku lalui ketika 2001 sehingga sekarang ini. Memang ranjau itu amat perit, namun itu menjadi satu kekuatan dan juga satu semangat padaku untuk terus bangkit. Walaupun kita tahu umur semakin meningkat, umur semakin bertambah setiap hari, tetapi perjuangan dan juga iltizam yang begitu tinggi perlu lebih positif pada setiap hari. Kita tak perlu fikirkan negatif, di mana kita perlu sentiasa positif dan positif. Kerana dengan positif itu kita boleh membantu diri kita keluar daripada jalan yang rasa sukar. Tapi bila kita sentiasa berinteraksi dan berkomunikasi dan bergaul antara satu sama lain, saya kira kita boleh keluar dari permasalahan ini. Dan yang lebih penting pada aku, kepada bekal-bekal pemain dan juga pengurusan, kita pada ketika ini perlulah buang ego-ego, rasakan kita berada dalam kedudukan yang tinggi. Kita buang tu semua. Kita perlu duduk semeja bersatu untuk memikirkan bagaimana kita boleh membantu antara satu sama lain. Kalau kita tengok pun setiap tahun ramai pemain-pemain profesional dilahirkan. Kalau dalam Liga Malaysia pun boleh dikatakan setiap tahun ada 1000 lebih pemain yang dilahirkan. Tapi kita perlu fikirkan juga apakah 1000 ini akan menjadi ataupun berjaya selepas mereka bersara. Kemungkinan itu tidak banyak. Nisbah kalau 10 mungkin satu saja yang berjaya, yang lain mungkin tak tahu ke mana. Sebagaimana yang terjadi ketika inilah, ramai pemain-pemain di sekitar Lembah Kelang ini masih lagi terkapai-kapai, apatah lagi telah berusia kan. Jadi sama-samalah kita memberi sokongan kepada bekal-bekal pemain dan juga bekal-bekal pemain. Inilah pandangan dan pendapat peribadi aku kepada orang-orang tertentu. Kalau nak nerima, terima. Kalau tak terima pun
Kita tak boleh buat apa. Hanya kami sebagai bekal pemain ingin melihat masa depan yang lebih cerah dan terbaik kepada generasi-generasi akan datang. Sampai sini saja yang dapat aku kongsikan. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum.